Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi pada setiap hari Isnin dalam perbahasan kepada kitab Iqtida' Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim. Itu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu berkenaan Iqtida' Siratul Mustaqim, iaitu kita melalui mengikuti jalan yang lurus yang menyelisihi Ashabul Jahim, yang menyelisihi jalan-jalan ahli neraka. Dan kita memilih juga kitab ringkasan, itu mukhtarat, itu poin-poin yang dipilih daripada kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat berdasarkan apa yang kita lalui daripada pembacaan kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Itu suatu kitab yang begitu penting pada abad ini ataupun pada akhir-akhir zaman ini, sebagai suatu yang menjelaskan kepada kefahaman yang benar terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam perbahasan yang bab yang kelima, itu larangan daripada meniru kaum Yahudi dan kaum yang lainnya. Larangan meniru kaum Yahudi dan kaum selain daripadanya. Dan telah pun kita membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antaranya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian hadis yang mana menyebutkan man bana bi biladil a'ajim wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum, itu siapa yang duduk di dalam negara kafir, negara a'ajim, wa sana'a, dan melakukan perayaan mereka Nairuz dan mahrajan mereka, dan menyerupai mereka sehinggalah mati, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Dan telah pun kita membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir ataupun menyerupai orang-orang Yahudi dan Kristian, ialah dari sudut mengikuti dan meniru mereka dalam perkara-perkara yang khusus, apa yang mereka lakukan, atau adat yang khusus yang mereka lakukan, yang kalau sekiranya orang melihatnya, orang mengetahui ia adalah perbuatan Yahudi ataupun Kristian ataupun negara-negara yang lainnya. Berikutnya kita telah pun membaca hadis yang terakhir pada kelas yang lalu, iaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana bahwasanya an Humaid ibn Abdul Rahman, iaitu daripada Humaid
ibn Abdul Rahman ibn Auf. Dia mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun dia melakukan haji dan dia berada di atas mimbar dan dia pun mengambil suatu rambut ataupun rambut yang digunakan untuk orang menyambung rambut dan dia kata, ya ahlal Madinah, wahai ahli Madinah, aina ulama'ukum, mana dia ulama-ulama kamu semua? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan ini. Wa yaqul innama halakat banu Israel, sesungguhnya hancurnya Bani Israel itu kerana mengambilnya rambut palsu dan disambung oleh perempuan-perempuan mereka. Dan ini semua adalah mengisyaratkan dari sudut tasyabbuh, menyerupai golongan tertentu yang khususnya adalah Yahudi dan Kristian. Kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'nini alladhina amanu, bilakah jiwa ataupun hati-hati, jantung-jantung orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk li dhikrillah, untuk khusyuk kepada zikir Allah, atau khusyuk kepada Al-Quran, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang diturunkan daripada kebenaran. Kemudian wala takunu, dan jangan kamu menjadi seumpama kalladzina utul kitab, seumpama orang-orang yang diberikan Alkitab, iaitu Yahudi dan Kristian, min qabl, sebelumnya, fatala alaihimul amad, maka berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka itu, maka banyaknya di kalangan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Berikutnya, kalau kita lihat kepada ayat Al-Hadid ayat 16 ini, mengisyaratkan kepada kita bahawasanya larangan meniru secara mutlak. Larangan meniru secara mutlak golongan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Kristian. Di mana ayat ini menceritakan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Bila lagi hati, jiwa, jantung orang yang beriman nak khusyuk, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada kitab Allah, tunduk kepada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa-apa yang diturunkan daripada kebenaran. Satu, wala takunu, dan jangan kamu semua menjadi seumpama mereka-mereka yang telah diberikan kitab sebelum kamu, iaitu Yahudi dan Kristian. Di mana orang-orang Yahudi dan Kristian, mereka dipanggil Ahlul Kitab, dan bila mereka diberikan kitab kepada mereka, maka fatala alaihimul amad, dalam masa yang panjang hati mereka tidak lembut dengan kitab Allah, hati mereka tidak lembut dengan Al-Quran, hati mereka lagi keras. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka kering kontanglah hati-hati mereka, ataupun keras hati mereka itu disebabkan jauh ataupun tidak mahu mengikut kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadi seperti Yahudi dan Kristian, di mana mereka itu ada kitab bersama dengan mereka, tetapi kitab itu sedikit pun tidak melembutkan hati mereka untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasul mereka. Maka orang kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita membaca ayat ini surah Al-Hadid, maka dilarang ataupun jangan seumpama ahli kitab dari sudut keras hati mereka, tidak mahu tunduk kepada kitab, iaitu tidak mahu tunduk kepada Al-Quran, ataupun tidak mahu tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka bila tidak mahu tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, maka Al-Quran yang ada pada kita, kalau kita tidak mahu ikut dan kalau kita tidak mahu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka fatala alaihimul amad, maka berlalu masa yang panjang, maka sedikit pun tidak menyebabkan hati kita lembut, bahkan menyebabkan hati kita keras, tidak mahu mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah larangan meniru secara mutlak dari sudut hati yang keras. Maka sehingga ke tahap itu, maksudnya sehingga jangan jadi macam Yahudi dan Kristian, kerana mereka ini hati mereka keras, tidak mahu tunduk
kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan tentang masalah hati keras dan sebagainya, dan larangan daripada meniru Yahudi dengan dengan sifat hati jantung yang keras, yang tidak mahu mengikut ataupun tunduk kepada kitab Allah, disebut dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah 74, 73 dan 74, antara lain dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Semua menceritakan tentang kerasnya hati pok-pok Yahudi dan Kristian, yang mereka ini diberikan kitab tapi mereka ini jauh daripada petunjuk kitab, jauh daripada petunjuk Taurat, jauh daripada petunjuk Injil, dan berikutnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita ini mengikuti Yahudi dan Kristian ataupun tasyabbuh, menyerupai orang Kristian dan Yahudi, akan menyebabkan kita tidak tunduk kepada kitab Allah, itu Al-Quran, dan akan menyebabkan hati kita menjadi keras, dan ini akan menyebabkan kita tidak mendapat hidayah ataupun jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika Allah melarang meniru golongan yang hatinya menjadi keras, ketika mana Allah melarang daripada meniru golongan yang hati mereka itu menjadi keras, itu Yahudi dan Kristian, pada akhir surah atau pada akhir ayat-ayat itu, maka Allah juga mengingatkan kepada kita, iaitu keadaan kaum yang mereka itu hidupnya cara kependetaan. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang daripada meniru golongan yang hati mereka ini keras, iaitu Yahudi dan Kristian, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita supaya jauh ataupun jangan jadi keadaan seperti mereka yang mereka-reka cara hidup ibadat, ataupun mereka-reka ibadah, ataupun mereka-reka cara hidup kependetaan. Cara hidup kependetaan yang dimaksudkan di sini adalah, maksudnya seseorang yang mereka-reka cara ibadah kepada Allah, ataupun mereka-reka cara hidup ataupun suatu ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak diajar daripada kitab dan tidak diajar daripada sunnah Nabi mereka, dan juga ataupun khusus kepada umat Muhammad, iaitu yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana bahawasanya keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita membenarkan dan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalam mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelisihi cara hidup kependetaan, kependetaan rahbaniyah. Maka dalam Islam tidak ada istilah kependetaan, dalam Islam tidak ada istilah rahbaniyah, seumpama yang dilakukan oleh puak-puak Kristian ataupun Nasara, yang mereka ini mengikut ataupun meniru cara mereka-reka cara ibadat mereka, dan mereka membuat bid'ah baru, iaitu cara hidup kependetaan yang dimaksudkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddidu ala anfusikum, la tushaddidu ala anfusikum, jangan kamu tushaddidu, jangan kamu membebankan, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu terlampau ghulu, melampau ala anfusikum, atas diri kamu sendiri, fayushaddada alaikum, nanti akan menyebabkan hidup kamu akan menjadi terbeban. Kata Nabi SAW, jangan melampau, jangan tushaddidu, jangan bersangatan, jangan lebih-lebih ala anfusikum, jangan lebih-lebih buat ibadat ala anfusikum. Fayushaddada alaikum, nanti akan menyusahkan kamu. Fayushaddada alaikum,
فإن قوما تشدد على أنفسهم فشدد الله عليهم. Sesungguhnya qauman, satu kaum yang memberat-beratkan ataupun melebih-lebih ala anfusihim, melampau-lampau atas diri mereka, fashaddadallahu alaihim, Allah akan membebankan mereka. Allah akan menyebabkan mereka itu akan rasa terbeban ataupun berat dengan apa yang mereka reka dalam amalan ibadat untuk berlebih-lebih yang kita maksudkan tadi. Fatilka baqayahum fis sawami'i wad diyarat rahbaniyatan, iaitu fatilka baqayahum, dan ini semua apa yang mereka buat di sawami'. Sawami' ni tempat ibadat mereka lah, sawami' wad diyarat, dan juga di rumah-rumah mereka. Rahbaniyatan, kependetaan. Rahbaniyatan, ibtada'uhu, yang mereka buat bid'ah. Ibtada'uhu ma katabnaha alaihim, yang kami tidak pernah mewajibkan atas mereka, yang mana kami tidak pernah suruh mereka buat demikian. Maka hadis Imam Ahmad hadis Abu Daud ini daripada Anas ni tadi memberikan kepada kita suatu garis panduan bahawasanya dalam agama kita jangan melampau. Dalam agama kita tidak ada ghulu. Jangan melebih-lebih di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah yang tidak dicontohkan ataupun yang tidak dilakukan ataupun tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama puak-puak ni tadi, iaitu Ahlul Kitab ataupun Kristian, Nasara ataupun Nasrani. Maka mereka ini melebih-lebih. Mereka suka mereka-reka amalan ibadat. Mereka suka mereka-reka melebih-lebih di dalam amalan atau ritual. Tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu hanyalah mereka sangka bahawasanya amalan yang mereka nak buat lebih itu mereka sangka ianya benar, tetapi ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memberat-beratkan diri ini dilakukan dengan cara umpamanya ibadat yang tak wajib diwajibkan, yang tak wajib diwajibkan, yang tidak makruh dan tidak haram maka diharamkan. Nak lebih-lebih, maka dia benda yang tidak wajib dan tidak sunat kemudian dia wajibkan atas dirinya, kemudian dengan membebankan dirinya dengan benda yang tidak wajib dan tidak sunat, tidak pun digalakkan atau tidak dianjurkan, maka dia rasa bahawasanya dia tu nak lebih-lebih lah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebahagian pula yang menjadikan amalan atau yang menjadikan perkara yang yang tidak makruh dan tidak haram maka diharamkan atas diri. Maka ini yang telah banyak kali kita bahas, seumpama orang yang tidak mahu makan daging, umpamanya orang yang tidak mahu ataupun mengharamkan atas diri mereka makanan-makanan tertentu dengan tujuan konon-kononnya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perkara tersebut tidak haram pun, tapi diharamkan atas diri dia. Diharamkan kepada diri dia supaya dia itu rasa bahawasanya dia dekat dengan Allah lah. Mungkin dia tak mau kahwin ke seumpamanya, dia tak nak kahwin. Bila orang tanya tak nak kahwin, kenapa tak nak kahwin dan sebagainya, kerana dia kata kalau kahwin nanti akan menyebabkan dia tak dapat ibadat. Kalau kahwin mungkin akan jauh lagi dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini mengharamkan atas dirinya perkara yang tidak haram atau tidak makruh, ataupun mewajibkan ke atas dirinya dengan amalan yang melampau-lampau dengan tujuan nak lebih-lebih. Ini yang telah kita bahaskan banyak kali dalam maksud bid'ah dan seumpamanya. Golongan Nasrani, Kristian, ghulu, memberat-beratkan dalam dalam amalan mereka, dalam kehidupan mereka, sehingga mereka buat bid'ah baru, iaitu hidup cara kependetaan. Kependetaan maksudnya perkara yang halal, perkara yang harus dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi puak-puak Kristian oleh kerana nak hidup cara kependetaan, ibtada'uhu, yang mereka buat sendiri, buat bid'ah baru, iaitu kerahiban
mungkin duduk dalam biara ataupun duduk dalam rumah ibadat ataupun duduk dalam tempat-tempat ibadat, kemudian tak mau bercampur gaul dengan orang, tak boleh kahwin, kemudian tak boleh makan sekian. Umpama Nasrani, semua kita tahu sebahagian mungkin orang-orang agamanya itu tidak kahwin, orang-orang agamanya itu diharamkan kahwin dan sebagainya. Maka ini semua adalah benda yang direka-reka dengan tujuan konon-kononnya rasanya nak kerahiban lah, ataupun nak cara hidup kerahiban. Ini semua tidak pernah diajar oleh agama kita. Alhamdulillah, Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita bahwasanya agama Islam ini, walaupun ianya hidupnya mesti attach, mesti kita ini bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam tidak pernah melawan ataupun menyelisihi perkara fitrah dalam kehidupan manusia. Islam tidak pernah menyelisihi fitrah. Islam tidak pernah menyelisihi perkara-perkara yang sepatutnya harus manusia, tetapi Islam berjalan mengikut fitrah. Dan apa yang tidak apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara logik akal, bahkan secara akal yang waras mengetahui benda itu adalah memang sesuatu yang buruk dan sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Dan apa yang disuruh oleh agama kita, apa yang disuruh oleh syariat Nabi SAW dalam kehidupan kita, pasti benda itu tidak akan bertentangan dengan fitrah, tak bertentangan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia dan sebagainya. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu perkara yang basic yang perlu kita fahami, dan jangan seumpama kita meniru golongan Yahudi dan Kristian ataupun meniru golongan-golongan kafir dengan cara hidup kependetaan yang telah kita sebutkan. Jadi apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang kita sebutkan tadi, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan jadi seperti puak-puak Yahudi dan Kristian yang hati mereka itu keras, tidak mau tunduk kepada kebenaran dan tidak mau tunduk kepada kitabullah dan tidak mau tunduk kepada ajaran nabi-nabi mereka. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita dengan cara hidup kependetaan yang direka-reka, yang dibuat oleh puak-puak Yahudi dan Kristian yang kita sebutkan tadi. Maka ini termasuk di dalam tashabbuh bil kuffar. So sesiapa yang nak konon-kononnya apabila dia berhidup beragama, kemudian dia sehingga dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga dia menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, untuk tujuan berlebih-lebihan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dinamakan bid'ah dalam agama. Amrun mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah. Benda yang direka-reka, benda baru yang direka-reka, tudahi syar'iyyah, yang seakan-akan syariat, yuqsadu bisuluki ilaiha, yang tujuan orang lakukan demikian adalah untuk melebih-lebih, untuk berlebih-lebih di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka cara hidup kependetaan Nasrani. Nabi SAW tidak suka dengan cara hidup kependetaan yang dilakukan oleh puak-puak Kristian ataupun Nasrani. Maka sekalipun demikian, kita lihat dalam masyarakat kita ataupun di kalangan orang Islam sendiri, di kalangan ahli ibadat, juga sebahagian mereka terpengaruh dengan perkara demikian. Walaupun Nabi SAW mengingatkan demikian, dan Nabi SAW tidak menyukai dengan cara hidup kependetaan, walaupun demikian, ada juga di kalangan orang Islam ahli ibadat yang terpengaruh
dan meniru cara-cara yang dilakukan oleh Yahudi dan Kristian di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka bernazar sesuatu yang tak diwajibkan dan sebagainya, nak lebih-lebih dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebahagian mereka melampau-lampau di dalam bab taharah. Mungkin sebahagian mereka melampau-lampau dalam beribadat kepada Allah. Mungkin sebahagian mereka melampau-lampau di dalam mengagungkan orang saleh. Sebahagian mereka melampau-lampau dan macam-macam. Dan ini telah berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Maka walaupun mungkin mereka tak kata mereka meniru Yahudi dan Kristian, tapi kadang-kadang secara tidak langsung sebenarnya mereka meniru cara hidup Yahudi dan Kristian. Walaupun mereka rasa bahawasanya mereka itu adalah ahli agama umpamanya, atau sebahagian mereka mendakwa mereka mengikut Al-Quran dengan sunnah, tapi kadang-kadang setan lebih pandai dalam mempengaruhi manusia ni. Maka kadang-kadang yang terpengaruh ataupun yang terlibat dengan perkara yang seumpama ini, hidup secara kependetaan dan sebagainya ini, sebahagian di kalangan orang-orang Islam sendiri. Dan semua kita mengetahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu yang tiga orang yang datang ke rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan bagaimanakah cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang datang ke rumah Rasulullah, iaitu berjumpa dengan Ummul Mukminin, berjumpa dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bertanya tentang ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibu orang Islam atau isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberitahu Nabi sekian dan sekian, Nabi ibadat sekian dan sekian, apa Nabi lakukan, ini yang Nabi lakukan, sehingga mereka menyatakan bahawasanya aina nahnu min Rasulillah, aina nahnu min Rasulillah, siapalah kita ni nak dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama ana, adapun aku, seorang berkata, adapun aku nak salat tak nak tidur-tidur. Aku nak salat malam, bagi malam, tak nak tidur-tidur. Seorang lagi pula kata, adapun aku nak berpuasa tak nak berbuka-buka. Dan seorang lagi, aku tak nak berkahwin dengan wanita-wanita. Maka ini tiga orang yang datang ke rumah Rasulullah untuk bertanyakan cara ibadat Nabi SAW. Setelah diberitahu apa yang Nabi lakukan dan apa yang cara yang dilakukan, cara ibadat Nabi SAW, apa ibadat yang Nabi lakukan, mereka mula rasa bahawasanya mereka kekurangan. Mereka mula merasakan Allah, teruklah kalau nak banding diri kita ni dengan Nabi, jauh lah macam langit dengan bumi. Maka kalaulah Nabi sekian dan sekian, kita ni kena buat lebih lah. Kalau Nabi dan sekian-sekian dah begitulah cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu orang insan yang telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka mula melihat kepada diri sendiri, rasa bahasanya banyak lagi yang tak buat, ataupun jauh lagi nak dibanding dengan cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tadi kata, bila dia melihat demikian, maka dia nak banyak ibadat. Maksudnya nak lebih-lebih lah. Dia Nabi tak apalah, kita ni orang biasa, banyak dosa. Dia Nabi, dia ampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka aku ni nak puasa terus lah, tak nak buka-buka. Puasa dah tak nak buka-buka. Seorang lagi pula tengok pula rasa ibadat kurang, maka malam-malam nak bangkit malam, tak mau tidur. Solat daripada malam sampai pagi, tak mau tidur. Dan seorang lagi pula tak nak kahwin, dah teruk lah. Sebab kalau kahwin nanti lagilah kacau, ada anak bini dan sebagainya. Dia pula tahu bahawasanya isteri dan anak-anak itu fitnah, maka dia pun tak nak kahwin lah. Kalau aku kahwin nanti aku tak ibadat, kalau aku kahwin nanti lagi jauh lah aku dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai berita kepada Rasulullah
sampai kes kepada Nabi SAW, antumul ladzi qultum kadha wa kadha. Maka Nabi pun panggil tiga orang yang berkata demikian. Maka Nabi berkata, antumul ladzina qultum kadha wa kadha. Adakah kamu semua yang berkatakan sekian dan sekian itu nak nak solat tak nak tidur-tidur? Adakah kamu ni yang kata nak puasa tak nak buka-buka? Ada yang kata tak nak kahwin? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka bertiga ni, amma wallahi, adapun aku, wallahi demi Allah, la akhsyakum lillah, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa atqakum lah, yang paling taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinni asum wa uftir, tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang berpaling tidak mau mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan di kalangan aku. Hadis ini wallahi sangat penting untuk difahami. Hadis ini adalah penting untuk kita hafaz, penting untuk menjadi panduan hidup kita. Bahawasanya hadis ini menerangkan kepada kita apakah tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan apa yang perlu kita buat dan apa yang tak perlu kita buat. Hadis ini adalah guideline, panduan kepada umat Muhammad supaya jangan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita supaya wajib ittiba', wajib mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas setiap apa yang Nabi lakukan, maka kita lakukan. Apa yang Nabi tidak lakukan, maknanya ia tidak disuruh dan ia tidak disyariatkan oleh agama kita. Maka tidak ada ruang dalam perkara ini, dalam perkara ibadat ini ataupun perkara agama ini untuk kita kata apa salahnya benda ni baik, apa salahnya benda ni baik, apa salahnya benda ni baik. Kerana ianya tidak ditimbang berdasarkan hanya hawa nafsu dan akal kita semata-mata. Agama kita mengajar melalui hadis ini wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia kalau sekiranya kita sendiri tidak mahu mengikut manusia yang dilantik oleh Allah Ta'ala ni menjadi rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melantik rasulnya di kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melantik rasulnya di kalangan makhluk yang tidak namanya manusia. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia Adam dan Hawa dan cucu cicitnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada makhluk yang bernama manusia ni ada contoh. Maka contohnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan juga di kalangan manusia, orang. Sebab itu Nabi kata, inni ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini orang macam kamu. Aku ini manusia macam kamu. Apa maksudnya? Supaya setiap perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia dapat dicontohi oleh manusia juga. Sebab tu Rasul bukan di kalangan malaikat. Kerana bagaimana kalau Rasul di kalangan malaikat? Untuk menunjukkan kepada kita cara makan, cara minum, cara kehidupan berumah tangga, bagaimana hubungan suami isteri. Macam mana kalau sekiranya Rasul di kalangan malaikat? Bagaimana kalau sekiranya Rasul di kalangan makhluk yang tidak kahwin, makhluk yang tidak makan, makhluk yang tidak minum, makhluk yang tidak tidur? Macam mana nak menunjukkan kepada mereka cara yang betul? Inilah yang diajar oleh Salman Al-Farisi kepada sahabat iaitu Abu Darda, Ummu Darda
Isterinya apabila Salman Al-Farisi datang ke rumahnya, maka dia lihat begitu serabut sekali. Maka bila dia tanya, apa yang jadi ni, duk serabut semacam ni, maka dia pun kata, entahlah, kau tanyalah abang kau tu, kau tanyalah kepada Abu Darda. Maka ketika mana Salman bermalam di rumah Abu Darda, maka dijamu makan, kemudian disuruh Salman makan. Tengok-tengok Abu Darda tak makan, Salman kata, aku tidak mau makan, kau makan. Kerana Abu Darda orang kuat ibadat. Abu Darda ni puasa siang, malamnya bertahajud atau bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam harinya itu tidak tidur-tidur. Maka apabila waktu malam hari Salman suruh dia tidur, sehingga dia nak bangkit lagi, belum time kau kena tidur. Sehinggalah sepertiga akhir malam, barulah Salman berkata kepada Abu Darda, bangkit, sekarang time untuk solat. Sesungguhnya pada setiap yang berhak menumpak haknya itu wajib ditunaikan haknya. Fa'tu kulladhi haqqin haqqah. Berikan setiap orang yang berhak mendapat haknya itu haknya. Maka ini agama Islam. Ini agama Islam. Maka hadis ni tadi, 3 orang ni tadi, maka Nabi SAW menyatakan bahawa aku yang paling takut dengan Allah, aku paling takwa. Ini bukan nak bangga diri, tetapi nak mengajar kepada 3 orang ni tadi. Nabi SAW kata, aku yang paling takwa ke Allah, aku yang paling takut Allah. Bukan Nabi bermaksud untuk sombong dan bangga diri, tetapi Nabi menggunakan uslub tersebut, cara tersebut untuk mengajar orang yang tak faham. Untuk mengajar orang yang nak menyelisihi daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, aku yang paling takut Allah, kau tak. Aku yang paling takwa, bukan kau. Maka aku puasa, aku buka, aku salat malam, aku tidur, aku berkahwin dengan wanita-wanita. Itulah sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau sunnah aku boleh belah. Siapa yang tak nak sunnah aku bukan di kalanganku, maka tidak masuk dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini perlu difahami dengan betul. Hadis ini perlu difahami dengan begitu mendalam sekali, supaya kita memahami hakikat bagaimana kehidupan yang dinamakan agama Islam ataupun syariat Islam mesti hanya mengikut dan meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi daripada meniru kepada golongan Yahudi dan Kristian, dan juga kepada kaum-kaum yang lainnya yang jauh daripada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, contoh lain. Qala Rasulullah SAW Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqabah wa huwa ala naqatihi ulqat li hasan falaqadtu lahu 7 hasayatin mithla hasal khazfi faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi wa yaqul bi amsali haula. Nabi SAW berkata pada hari Aqabah ataupun Ghadatil Aqabah, iaitu pada hari Nabi SAW melakukan haji, wa huwa ala naqatihi, dan Nabi SAW berada di atas untanya. Nabi mengarahkan para sahabat, ulqut li hasan, tolong ambilkan, carikan kepadaku hasa, iaitu batu-batu hasa, untuk digunakan untuk melontar jamrah, untuk digunakan untuk melontar jamrah. Maka ulqut li hasan falaqadtu lahu, maka kata Ibnu Abbas, falaqadtu lahu, maka aku pun mengutip bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 hasayatin, aku pun mengutip 7 biji batu yang Nabi minta untuk diberikan kepada Rasulullah SAW untuk digunakan untuk melontar. Mithla hasal khazfi, mithla hasa al-khazfi, iaitu batu-batu kecil, batu-batu kerikil yang kecil, diambil ataupun dihimpunkan bagi Rasulullah, atau untuk Rasulullah oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Faja'ala yanfuduhanna fi kaffihi, maka Nabi SAW pun meletakkan di atas kafnya, iaitu tapak tangannya.
Wa yaqul, dan Nabi SAW menyatakan, bi amsali haula. Maksudnya, kutip yang batu yang besarnya lebih kurang macam ni. Itu batu kecil, kerikil kecil, bi amsali haula. Itu batu-batu kecil yang macam ni, kutip yang macam ni. Farmu, maka untuk farmu, untuk lontar. Summa qala ayyuhan nas, kemudian Nabi SAW menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu, hati-hati, jaga-jaga, awas daripada bersikap melampau, awas daripada bersikap melampau dalam agama. Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hancur umat yang sebelum kamu, al-ghulu fid din, iaitu melampau di dalam beragama. Hadis ni juga begitu penting sekali. Hadis ni juga begitu perlu untuk dihafaz dan begitu perlu untuk dijadikan panduan hidup kita dalam kita mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isunya apa? Isunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh cari batu kerikil yang kecil 7 biji untuk digunakan untuk melontar jamrah. Apabila Ibn Abbas memilih batu-batu yang kecil dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan di atas tapak tangan baginda dan Nabi kata, ambil batu ataupun kutip batu yang macam ni, iaitu bi amsali haula, ambil batu besar-besar macam ni, cukup batu kecil kerikil. Kemudian daripada peristiwa batu yang dipilih oleh Ibnu Abbas tadi tu, daripada apa yang dikutip batu-batu kecil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengaitkan dengan melampau. Nabi mengaitkan dengan perbuatan melampau. Nabi SAW begitu, Masya Allah, satu orang yang dalam banyak pengajaran Nabi SAW suka merelitkan dengan peristiwa tertentu, ataupun Nabi dalam certain keadaan, maka Nabi akan mengaitkan dengan pengajarannya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada alam, melihat kepada ciptaan Allah, melihat kepada apa yang terjadi di kalangan Nabi dan para sahabat, dan Nabi mengaitkan dengan suatu bentuk pengajaran yang begitu penting sekali. Nak bagi tahu gulu je, nak bagi tahu jangan melampau dalam agama, tetapi Nabi mengambil kesempatan. Nabi mengambil kesempatan keadaan ataupun peristiwa ataupun di waktu di mana Ibnu Abbas mencari batu tadi tu, maka Nabi kaitkan dengan agama. Maka bila dipilih batu yang kecil tadi tu, mungkin kalau kita duduk pilih batu-batu tak terbayang pun. Kalau kita duduk pilih batu kecil, duduk sibuk nak rejak, nak lontar jamrah, hak kita tak terfikir dah apa yang Nabi sebut. Tapi Nabi SAW mengaitkan dengan hanya 7 biji batu kecil yang dipilih oleh Ibnu Abbas untuk dilontar jamrah. Nabi SAW mengambil kesempatan tersebut mengajar para sahabat jaga-jaga jangan melampau. Maksudnya dalam agama ni jangan melampau. Dua keadaan lah. Satu keadaannya relate dengan keadaan ataupun relate dengan reality ataupun ketika ianya berlaku. Itu cari batu kecil. Jangan cari batu bata. Jangan melontar jamrah dengan batu bata. Jangan melontar jamrah dengan benda yang bahaya, yang besar, yang boleh mencederakan. Jangan pergi cari batu yang menyusahkan. Kalaulah ada pergi cari kayu batu besar-besar, batu bata, nak bawa 7 biji kan menyusahkan. Maka jangan cari batu yang besar. Jangan duk sibuk nak baling payung. Jangan duk sibuk nak pergi ambil kursi, baling kursi dan sebagainya. Hanya batu kecil aja, cukup. Batu kecil. Apa payahnya? Cari je mana-mana. Oh, nampak batu kecil, Allah tak puas, rasa nak besar sikit, biar kena sakit setan yang kena lontar dah. Ini cara fikir kita lah. Ngok kan. So, daripada peristiwa pilih batu kecil, maka kita juga mengikut sunnah.
Jangan cari batu besar, ambil batu kecil cukup yang boleh kita lontar. Dan ia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah direlatekan kepada keadaan itu, jangan melampau dalam agama. Apabila Nabi SAW menyatakan iyyakum wal ghulu fid din, hati-hati, awas jangan melampau dalam beragama. Jangan melampau dalam beragama. Kemudian Nabi bagi pengajaran lagi, iaitu umat terdahulu. Siapa? Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian. Fa innama ahlaka, sesungguhnya hancur man kana qablakum, sesungguhnya hancur umat yang sebelum kamu kerana al-ghulu fid din, melampau di dalam beragama. Siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Kristian? Siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Kristian? Hancurnya Yahudi dan Kristian kerana al-ghulu fid din, melampau dalam beragama. Sebab itu dalam apa-apa jua kehidupan kita tak boleh melampau. Apatah lagi dalam agama, sangat tidak boleh melampau. Sebab itu dikatakan agama yang wasat. Sebab itu dikatakan agama yang wasatiyah. Wasatiyah tidak melampau maksudnya. Dan wasatiyah tidak terlampau cuai. Maka hancur umat Yahudi dan Kristian kerana melampau dalam beragama. Melampau dalam beragama, mengangkat Nabi Uzair menjadi anak Tuhan, mengangkat Nabi Isa AS menjadi anak Tuhan, melampau. Hancur agama Yahudi dan Kristian kerana melampau. Dan juga melampau dalam mengubah-ubah syariat Nabi mereka. Melampau di dalam mereka-reka syariat Nabi. Sebab tu, kalau kita melampau dalam beragama dan tidak mau mengikut petunjuk Nabi SAW, hanya mengikut selera nafsu kita yang kita rasa bahawasanya apa yang kita buat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa datang petunjuk dari Nabi SAW, perkara tersebut tidak akan menyebabkan kita berjaya. Perkara tersebut akan membawa kepada kehancuran dan akan membawa kepada agama kita akan hancur disebabkan sifat al-ghulu, melampau di dalam beragama. Jadi perkataan al-ghulu, melampau, selalu kita dengar. Dan dalam bab ini, jangan meniru Yahudi dan Kristian dan jangan meniru kaum-kaum yang lain. Maka dibahaskan tentang persoalan melampau dalam beragama kerana direlatekan tadi dengan sifat ataupun amalan kependetaan yang dibuat oleh Kristian, amalan kependetaan yang direka-reka oleh kaum yang sebelumnya dengan tujuan nak melebih-lebih dalam beribadah kepada Allah, di mana ia tidak pernah disuruh dan diperintahkan oleh agama, dan ini menyebabkan hancurnya umat yang terdahulu. Maka tolong fahami dan tolong tadabbur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia begitu penting sekali untuk kita fahami dalam perkara ini. Berikutnya, dalam bab yang ke-6, tapi dalam bab yang ke-5, iaitu larangan daripada meniru kaum Yahudi dan kaum yang lainnya. Dan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang telah kita nyatakan yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu adalah memberikan kepada kita ilmu ataupun memberikan kita kefahaman bahawasanya jangan meniru cara Yahudi dan Kristian. Jangan meniru apa atau sifat yang dilakukan oleh Yahudi dan Kristian. Jangan meniru cara yang telah pun mereka lakukan yang menyebabkan mereka hancur, yang menyebabkan mereka itu jauh daripada petunjuk kitab mereka atau jauh daripada petunjuk Allah dan Rasul mereka. Maka dalam bab yang ke-6 dibawakan suatu tajuk tentang panggilan untuk solat berjemaah. Dan tajuk yang ke-6 ni, panggilan untuk solat berjemaah, adalah rentetan daripada tajuk kita lah dalam bab yang ke-5, dan dibawakan satu hadis Nabi SAW direkam oleh Abu Daud tentang peristiwa azan ataupun tentang peristiwa bagaimana permulaan azan ataupun bagaimana disyariatkan azan. Dan tajuk disebut panggilan untuk solat berjemaah adalah panggilan, maksudnya kalau
sebelum nak atau nak memanggil orang untuk salat jemaah, nak kena macam mana? Bagaimanakah cara nak digunakan untuk memanggil orang untuk salat berjemaah? Dalam hadis Abu Dawud an Abi Umair ibn Anas an umumatin lahu min al-ansar qala ihtamma an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lis-salah. Daripada Abu Umair ibn Anas an umumatin, daripada pakcik-pakciknya, min al-ansar, di kalangan orang Ansar. Qala ihtamma an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lis-salah, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat menitik beratkan bab solat, sangat menitik beratkan solat. Kaifa yajma'un nas laha, macam mana cara nak menghimpunkan orang untuk salat, ataupun bagaimana cara nak memanggil orang untuk datang salat berjemaah. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insib rayatan inda huduris salah, iaitu insib rayah, naikkan bendera ketika mana masuknya waktu salat. Naikkan bendera ketika mana masuknya waktu salat. Fa idza ra'awha, apabila orang nampak bendera dah naik, adzana ba'duhum ba'dan, maka panggillah antara satu sama lain, panggil mai solat tu nampak bendera dah naik, iaitu nak bagi tahu telah pun masuk waktu, maka naikkan bendera. Dan apabila orang nampak bendera, maka orang tahulah masuk waktu, dan panggillah antara satu sama lain untuk menunaikan salat berjemaah. Falam yu'jibhu dhalika, tak menyebabkan Nabi tak suka, Nabi tak gemar. Falam yu'jibuhu dhalika. Qala fadhakaru lahu al-qun'a shabur al-yahud falam yu'jibuhu dhalika. Kemudian disebutkan qun'a shabur al-yahud, iaitu apa kata kalau kita gunakan trompet, kalau kita gunakan alat peniup ataupun trompet Yahudi. Falam yu'jibuhu, pun Nabi SAW tak menggemarinya. Wa qala huwa min amril yahud, dan Nabi SAW kata huwa min amril yahud, ia adalah perkara yang dibawa oleh Yahudi, amril yahud. Qala fadhakara lah an-naqus, kemudian orang lain cadang pula, iaitu menyebutkan kepada Rasulullah an-naqus. Apa kata kita guna loceng pula, an-naqus. Faqal huwa min fi'lin nasara, maka Nabi SAW kata min fi'lin nasara, itu perbuatan adalah perbuatan Nasrani. Takat ni adalah ceritanya, iaitu apabila ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang salat dan berbincang atau bagaimana cara nak memanggil orang untuk salat berjemaah. Kemudian ada tiga cadangan yang diutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, insib rayah. Pertama, naikkan bendera. Nabi tak menyukainya. Yang kedua, gunakan trompet atau tiuplah alat muzik, tiupan al-qun'a shabur al-yahud, itu macam puak-puak Yahudi guna trompet atau alat tiupan. Falam yu'jibuhu dhalika. Wa qala huwa min amri yahud, dan itu adalah daripada adat Yahudi, adalah perbuatan Yahudi. Kerana bahawasanya dikatakan bahawasanya puak-puak Yahudi menggunakan tersebut kerana Nabi Musa AS menggunakan perkara tersebut. Dan dikata huwa min amri yahud. Qala fadhakara lah, maka diberitahu pula kepada Nabi SAW dan dicadangkan supaya naqus, menggunakan loceng. Dan menggunakan loceng huwa min fi'lin nasara, adalah perbuatan Nasrani. Kemudian setelah daripada itu, hadis itu menceritakan tentang Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid kemudiannya berikutnya, oleh kerana semua yang ketiga-tiga ini tidak digemari oleh Nabi, kerana ianya perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani dan sebagainya, maka Abdullah bin Zaid berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahu bahawasanya dia bermimpi
antara sedar dan tak sedar orang datang kepadanya mengajarkan azan. Dan ianya sebelum itu telah pun dimimpi juga perkara yang sama oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah berlalu lebih kurang 20 hari daripada mimpi tersebut, Umar tidak memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Umar bahawasanya kenapa kau tak bagi tahu sehingga dah 20 hari tak bagi tahu. Sehingga Umar menyatakan bahawasanya telah pun dimimpi oleh benda yang sama oleh Abdullah bin Zaid. Maka Abdullah bin Zaid mungkin telah pun memberitahu dan sebagainya. Maka Umar tidak maulah mendahuluinya, bahawasanya cukup. Tetapi Umar bermimpi perkara yang sama, sehingga Nabi SAW menyuruh bahawasanya Abdullah bin Zaid menyebutkan kalimat tersebut, iaitu kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sehinggalah la ilaha illallah. Dan itu juga perkara yang dimimpi oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya Nabi SAW menyuruh Bilal ibn Rabah untuk melaungkan azan, dan menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan perkataan tersebut kepada Bilal, dan Bilal melantunkan azan. Dan dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Bilal, kerana apa dipilih Bilal? Kerana huwa anda sautan, kerana suaranya kuat. Suara Bilal adalah suara yang kuat. Maka disuruh Bilal untuk melantunkan perkataan-perkataan yang datangnya daripada mimpi Abdullah bin Zaid atau mimpi Umar bin Al-Khattab, iaitu lafaz azan yang seumpama sehingga ke hari ini yang kita gunakan azan untuk memanggil orang untuk hadir salat jemaah. Okey. Daripada hadis ini, maka poin yang nak diambil adalah di bahagian awal hadis tersebut, iaitu Nabi SAW tak menggemari untuk meniru Yahudi dan tidak menggemari meniru Nasara dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan apabila dicadangkan kepadanya menggunakan trompet, maka dia kata Yahudi punya perangai, ataupun ianya adat Yahudi. Dan menggunakan naqus, loceng adalah adat kepada Nasrani, maka dikata huwa min fi'lil Nasara, menunjukkan betapa Nabi SAW tidak mahu menyerupai, tidak mahu meniru, bahkan apa saja mesti menyelisih Yahudi dan Nasrani, seumpama hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini tentang janggut dan misai. Dan juga telah kita sebutkan juga tentang Ashura, apabila Nabi SAW berpuasa pada 10 Ashura, 10 Muharram, Ashura, kemudian sampai ke Madinah, para sahabat menyatakan kepada Rasulullah SAW bahawasanya Yahudi dan Kristian pun berpuasa juga 10 Muharram. Maka Nabi SAW menyatakan bahawasanya nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada bapa tu. Tetapi kalau sekiranya dan pada tahun hadapannya aku akan berpuasa 9. Begitu nak menunjukkan, nak menyelisih kepada Yahudi dan Kristian. Dan dalam peristiwa ini tadi, jangan guna trompet, kerana trompet adalah perbuatan Yahudi ataupun yang dibuat oleh Yahudi. Jangan ambil loceng, kerana dia adalah perbuatan Nasrani. Nabi sedaya upaya tak mau ikut, tidak mahu menyerupai Yahudi dan Kristian. Sehingga datang tadi tu mimpi, dan mimpi orang saleh itu azan, dan diikrarkan oleh Nabi SAW. Maka begitulah orang Islam memanggil orang untuk salat berjemaah dengan laungan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehinggalah perkataan la ilaha illallah. Maka datangnya dengan dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Para ulama sebahagiannya mengambil hadis ini adalah dalil menunjukkan bahawasanya syariat Nabi ataupun amalan Islam kita ni tidak boleh menggunakan alat muzik dalam beribadat. Para ulama menggunakan dalil ini untuk mengambil hukum bahawasanya dalam agama Islam tidak ada penggunaan alat muzik dalam ibadat. Tidak ada penggunaan muzik, alat muzik dalam beribadat. Dan tidak ada dalam agama kita beribadat dengan muzik. Tidak ada dalam agama kita beribadat dengan menggunakan alat muzik. Tetapi
yang menyedihkan kita pada akhir-akhir zaman ni, dan bahkan bukan bermula pada waktu sekarang, sebelum telah bermula dan telah pun ada sehinggalah kita pada hari ini sebagai orang Islam menggunakan alat muzik untuk beribadat. Orang Islam menggunakan alat-alat muzik untuk berzikir. Orang Islam menggunakan alat-alat muzik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang Islam menggunakan alat muzik, dengan itu menyanyi tu qasidah ni dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah, dengan harapan supaya mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat-sangat menyerupai Yahudi dan Kristian. Sangat-sangat menyerupai Yahudi dan Kristian. Kerana Yahudi dan Kristian mereka beribadat dengan nyanyian. Yahudi dan Kristian mereka beribadat dengan muzik. Mereka beribadat dengan macam-macam sehingga muzik-muzik yang merepek-repek, muzik-muzik black metal dan sebagainya, itu sebahagian Yahudi, sebahagian Kristian beribadat dengan lagu-lagu seumpama itu. Maka tidak ada dalam agama Islam alat muzik digunakan untuk ibadat. Tak ada dalam agama Islam kita berzikir dengan menggunakan drum. Tak ada dalam agama Islam alat muzik trompet digunakan untuk menyanyi lagu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perbahasan tentang alat muzik itu sendiri bahawasanya diharamkan oleh mazhab-mazhab yang empat, iaitu ulama-ulama mazhab yang empat pada zaman awal. Sehingga oleh kerana dah empat mazhab mengharamkan alat-alat muzik dan sebagainya, apatah lagi untuk orang menggunakannya untuk beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah perkara yang sangat jelas menyerupai kaum Yahudi dan Kristian, dan ia amat-amat dilarang oleh agama kita, dan ianya amat-amat tidak pernah datang dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Maka apa-apa saja perbuatan yang seumpama yang kita sebutkan tadi, maka ia adalah perbuatan meniru kaum Yahudi dan Kristian. Dan ini man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia di kalangan kaum tersebut. Jadi ini kita sebut tentang alat muzik yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, alat muzik yang digunakan untuk berzikir dan sebagainya. Maka ini tak pernah datang dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita faham hadis ini tadi. Maka hadis yang menyebutkan tentang peristiwa bagaimana disyariatkan azan, maka di awal hadis tersebut adalah Nabi SAW tidak mau meniru trompet Yahudi dan tidak mau meniru loceng yang digunakan oleh Nasara. Wallahu a'lamu bissawab. Sebahagian kita di Malaysia ataupun orang-orang kampung kita sebagainya menggunakan beduk. Menggunakan beduk apabila masuk waktu. Wallahu a'lam. Kalau tanya kepada saya, maka ini tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kematian juga digunakan beduk dan sebagainya. Mungkin orang-orang dululah menggunakan demikian untuk mungkin pada mereka itu cara yang sesuai, wallahu alam. Tapi ianya tidak datang dengan syariat Nabi kita dan tidak datang dalam dalil-dalil agama kita. Maka tidak ada sebetulnya dalam agama kita perbuatan mengetuk beduk nak memberitahu masuknya waktu, ataupun nak memanggil orang untuk salat berjemaah, ataupun nak memberitahu tentang kematian menggunakan beduk dan sebagainya. Maka ini tidak datang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada tasyabbuh, menyerupai puak-puak Yahudi dan Kristian. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada menyerupai puak-puak kafir dan sebagainya. Dan ini menunjukkan jati diri orang Muslim. Ini menunjukkan jati diri orang agama, orang Islam yang mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jati diri sebagai orang Islam. Dan kalau sekiranya benda ini tidak difahami dengan benar, maka ini yang kadang-kadang menyebabkan orang sangka bahawa perkara-perkara ini boleh dilakukan dan perkara-perkara ini termasuk dalam agama dan sebagainya. Maka ini adalah menyebabkan kita jauh dari petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa seluruh umat Islam kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa yang telah meninggal dan juga yang akan mengikuti.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan sambung dalam tajuk yang ke-6 insya-Allah. Wallahu a'lam.